Syarat-syarat mengikut imam. Syarat-syarat seseorang untuk dijadikan imam. Syarat-syarat mengikut seseorang itu untuk dijadikan imam. Syarat-syarat nak ikut imam, bahasa mudah. Ada 11. Saya sebut dulu. 3 lain nak sambungnya, tapi kena pergi depan sikit. Ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Satu. Apa dia? Hendaklah makmum tidak mengetahui solat imam tu batal. Dia tak tahu. Mungkin solat imam tu batal. Sebab tu kita bincang dulu. Apa ni, imam tu batal. Dia ada najis yang nampak dengan tak nampak. Kalau najis tu pada sangkaannya makmum tak tahu pun tak payah beritahu. Untuk imam ya, ulang sembahyang. Itu kita bincang kan. Tapi pada asasnya kita tak tahu bahawa solat imam tu batal. Mungkin dia sembahyang tadi tak ada wuduk, kita tak tahu. Sah tak boleh ikut kan? Boleh ikut. Kita boleh ikut. Kita tak kena tanya. Ada pernah orang tanya sebelum Tok Imam nak jadi imam, kan? Tok Imam ada sembahyang tak? Tok Imam mandi hadas kan? Orang tak pernah tanya. Nabi pun tak suruh tanya. Tadi nak mai tadi salam dengan bini di rumah. Salam tu lapik je lah. Orang tak pernah tanya orang tu. Tok Imam kata hang jadi imam lah. Payah kan? Tanya banyak. No, Ustaz Aziz no? Ustaz Azizuddin kita. Orang tak pernah tanya. Mana kita yakin bahawa imam tu sembahyang dia tak betul. Dia dalam keadaan tidak berhadas. Solat imam tu sah. Hak tersembunyi tak suruh korek pun. Itu kita bincang baru habis lagi satu. Nak ulang balik jadi kuliah 3 minggu lepas lah. 2. Hendaklah makmum tidak beranggapan. Baru 2 kalau itu. Ni bodoh. Yang nombor 2. Hendaklah imam wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Itu bahasa Arab. Hendaklah makmum, kita jadi makmum ni tidak beranggapan bahawa wajib qada salat ke atas imam. Kita tidak beranggapan bahawa imam tu kena qada. Isu apa ni? Kita tengok. Dia kata masalah ni, dia kata 353. Dia ada nota kaki 353. Tidak sah, ini nak coba ni. Tidak sah makmum berimamkan imam yang diketahui imam itu solat tidak berwuduk. Kita tak tahu. Kalau kita anggap solat imam tu apa ni tidak sah, kita anggap imam tu tidak berwuduk. Kalau kita tahu imam tu tak berwuduk, kita tahu. Kita dah anggap imam tu tak wuduk, kita tahu. Maka kita tak sah ikut dia. Apa maksud dia? Ataupun kalau dia tak boleh berwuduk, air tak ada, dia tak tayamum pun. Tayamum pun tak. Kalau tak ada ayatnya. Ataupun imam tu dia sembahyang hormat waktu je. Dia hormat waktu je. Maka imam yang macam ni kita tak boleh ikut dia. Walaupun mungkin kita dah sembahyang dengan dia, baru kita perasan hak jadi imam tu dia tu tak ambil sembahyang. Kita beranggapan cukup. Kita anggap imam tu tadi dia tak ambil sembahyang. Ayat tak ada, tayamum pun tak. Kita tengah sembahyang ikut dia ni. Apa yang kita kena buat? Makmum wajib mufaraqah serta merta. Tu dia pick up mufaraqah kita mengaji kitab tu. Dia kait ni tu nanti. Tu yang maksud nak sah ikut imam, hendaklah makmum tidak beranggapan bahawa imam tu wajib qada. Dia kena qada lah, sembahyang tak ada wuduk, sembahyang tak tayamum, sembahyang hormat waktu, tak ada ikut. Tapi kalau dah terikut, kena mufaraqah. Tu maksud dia. Yang ketiga, ringkasan yang ketiga, hendaklah imam itu ketika itu bukan menjadi makmum kepada imam yang lain. Hak kita ikut tu sebenarnya dia ikut imam. Sebab dalam masjid kan, dalam masjid ni jauh 300 hasta boleh ikut imam. Cuma tak dapat fadilat jemaah boleh. Masuk tengok mayang orang tu ikut imam ni. Boleh. Tapi tak dapat fadilat jemaah. Sebab dia tidak boleh lebih daripada 3 hasta.
Satu, dua, tiga. Tiga setengah. Kita duduk situ. Duduk situ. 3 setengah. Lebih kurangnya. Tapi kalau duduk 3 rakaat setengah pun sah. Sembahyang tu sah. Fadilat jemaah tak dapat. Dia ikut makmum. Dia ikut orang tu. Orang tu sebenarnya ikut imam di depan. Dia ikut makmum. Hendaklah imam itu hak kita bagi dia jadi imam. Hak orang yang kita ikut tu dia bukan makmum, dia mesti imam. Ni jangan berlaku lah, payah pun nak berlaku. Tapi dalam syarat ikut imam tu ada macam tu. Dalam syarat-syarat sah solat berjemaah tu macam tu dia sebut. Saya sebutlah yang ketiga. Yang keempat, ataupun dia ragu-ragu ni imam ke makmum ni. Kalau masjid tu sikit tak apalah, kalau masjid tu mungkin besar, ramai, kan, ramai, dah 20-30 saf, kita ikut orang belakang apa lima, orang belakang tu kita ingat dia semayang sorang-sorang, kita pun pergi ikut dia, rupanya dia ikut jemaah depan tu. Tu tak boleh. Tak boleh makmum kita nak jadikan dia imam pula, kecuali dah habis semayang, tahun tu pun dah next jadi semayang sorang, kita ikut dia tu okey lah. Okey. Yang keempat, semua ada apa sebelah? Dah ada ni, tak apa. Tak ada semua. Yang ke 1 2 3 4. Hendaklah imam bukan seorang yang ummi. Bukan ummi mak. Ummi abi. Ummi, apa dia yang dimaksud dengan ummi? Imam tu bukan seorang yang ummi. Syarat nasah itu imam yang keempat. Dia kurang. Ummi di sini bermaksud orang yang tidak boleh membaca satu huruf daripada surah Al-Fatihah dengan baik. Satu huruf dia tak boleh baca daripada Fatihah, dia tidak layak jadi imam. Satu huruf ya. 5 huruf, tak usah tanya lagi tak boleh jadi imam. Satu huruf ya. Ummi bermaksud orang yang tidak boleh membaca satu huruf daripada suratul Fatihah dengan baik. Tu ummi. Huruf kan? Ba, sin, mim, bismillah, ada 3 huruf lah. Salah satu huruf saja tak boleh sebut dengan betul, dia tidak boleh ikut imam yang begitu. Tapi kalau sama-sama dia okey. Sama-sama baca sama taraf. Lagi tak tukar makna lah. Tukar makna. Sama taraf okey. Tapi kalau di belakang ada orang yang lebih baik, depan dia tidak ummi, dia tamam, dia clear dan sebagainya, dia tidak boleh ikut imam yang ummi. Sewajarnya imam membaca dengan betul ketika membaca semua huruf dalam surah Al-Fatihah berserta tasydidnya. Surah Fatihah ada berapa tasydid? Ada berapa tasydid? Syaddah ada berapa? Dia ada syarat 14 syarat. Dalam baca Fatihah tu ada banyak syarat. Bila kita pergi dalam lagi rasa sayau lah. Rasa sayau lah. Sewajarnya imam membaca dengan betul ketika membaca semua huruf di dalam suratul Fatihah serta tasydidnya. Sana saya dapat 3 atau 12. Saya baca kena tulis tak mana rujukan. Okey. Sebut sikit lagi kan. Syarat sah baca Fatihah ada berapa? Syarat nak sah baca Fatihah ada berapa? Ada 10. Oh, pula dah. Tadi cerita sana, cerita sini pula. Dia ada kaitan kan? Ada kaitan. Syarat. Okey, ni baru berhenti tahu apa? Baru nombor 4. Hendaklah imam bukan seorang yang ummi. Yang 4. Semua ada sebelah. Nombor 4. Yang 4 tak boleh ambil 4 dulu. Syarat
Sah baca Fatihah. Syurutul Fatihati asyaratun, 10. Syarat sah baca Fatihah ada 10. Satu, at-tartibu, kena tertib. Apa dia tertib? Baca ikut turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Itu tak ikut urutan. Dia kena baca ikut turutan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikut surat. Tertib. Baca tak tertib walaupun 7 ayat tak sah. Itu semua boleh insya-Allah. 2, hendaklah mualah. Tertib mualah. 10 kan yang kedua, mualah. Mualah ada, iaitu membaca suratul Fatihah tanpa terputus. Tanpa terputus. Jika berhenti lebih daripada waktu menarik dan melepaskan nafas, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa balik? Sebab lebih daripada kadar menghela nafas. Tu sepuluh sampai tu. Itulah fiqh. Dalam saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak mana kunci dari letak. Dia tak cakap lah, dia duduk ingat hati ni. Moto kunci ke tak? Dia ingat hati dah. Lebih daripada kena mahu balik. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum kata bila nak habis semayang. Duk kerja patah balik kata imam. Memang kena patah balik. Sebab dia bila diselangi dengan sesuatu yang melebihi huruf biasa kita dah buat, maka dia dah dikira putus mualah. Putus sambung. Takut bahaya. Tapi tak jadilah tu imam kita. Okey, bukan nak kata tu imam kita nak cerita siapa lah jadi imam pun, ataupun kita tu baca Fatihah kita sendiri. Maliki yaumiddin. Tadi masak gulai api tutup tak? Berfikir macam kan. Mula balik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cakap, kalau cakap kan batal dah. Tu maksud mualat. Maka batallah bacaannya. Bukan batal sembahyang ni, tak batal sembahyang. Kalau dia Ar-Rahmanir-Rahim, tak batal. Dia kena ulang balik. Tapi kalau Ar-Rahmanir-Rahim, lama orang tengok. Dia sama terus Maliki yaumiddin, itu baru batal. Tapi kalau dia batal balik tak batal. 3 kali pun tak apa. Pasal dah buat lagu tu. Contoh tak batal. Tapi kalau dan hendaklah diulang semula daripada awal ayat. Ulang balik, kena ulang balik. Nanti ada pengecualian kan? Tengok bawah nanti. Okey, nanti. 2, 3. Memelihara huruf-hurufnya, memelihara huruf-hurufnya, yakni memelihara sebutan makhraj huruf. Makhraj huruf. Nombor 3. Ba, bis, sin, mim, sad, ta, kha, qaf, fa, ta. Lepas itu kita mengaji alif bata dulu. Alif, ba, ta, fa, hujung lidah. Fa. Bukan summa, thumma. Alah, mengaji pula patah balik pula. Sama memang betul lah, kena peringat. Shin, sin, shin, sa, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf. Tak payah pun
mengaji dah dulu. Tapi bila baca Quran dia jadi tak main no? Saya selalu baca Quran, kita semua selalu baca Quran, insya-Allah. Allah tolong kita, insya-Allah. Baca Quran dulu. Okeylah, boleh tu. Pagak tak ada usah itu orang, tak apalah. Tak usah pakai yang tu dah pagak macam mana luruh dah. Tak payah pun gigi. Ada benda yang kadang tak, bukan sengaja, tak boleh buat apa. Tapi sedaya upaya betul. Huruf. Jika empat laju 4. Memelihara tasydid. Apa yang tadi? Walaupun ni bab Fatihah lebih pelik syarat sah tadi. Tasydid itu syaddah. Tasydid itu syaddah. Ada berapa tasydid dalam Fatihah? 14. Janganlah bilang pula Bismillahirrahmanirrahim. Duk bilang. Tak perlu bilang. Dia ada 14. Memelihara tasydid. Jika tidak dibaca tasydidnya, maka bacaan lafaz tersebut batal. Bukan batal solat lagi, batal bacaan. Ulang balik sampai betul. Kalau tak betul ataupun tidak ulang, baru batal sebenarnya. Dia bukan semena-mena batal gitu. Sebab apa? Sebab Fatihah itu rukun. Jadi ada 14. Tasydidatu faslun tasdidatul Fatihati 14. Faslun, fasal pada menyatakan tasydid dalam Fatihah itu ada 14. Ada 14. 14. Kita tengok kawan dulu. Bismillah. Atas Allah tu. Bismillah. Ar-Rahman tara. Ar-Rahim tara. Alhamdulillah. Atas apa dia panggil lafzul jalalah. Rabbil alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ulang balik tadi Fatihah, tadi bismillah. Betul dalam ayat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tak boleh lah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ihdinas. Bawah sad, atas sad. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 13. Waladdallin. 13 dan 14. Habis. Betul lah 14. Boleh baca insya-Allah. Tak apa. Tapi nak cerita syarat sah baca Fatihah, tertib, mualat, pelihara huruf, makhrajnya, pelihara 14 tasydid. Okey. 5. Tidak berhenti yang lama. Tadi cerita mualat, tapi hak ni macam mualat juga, tapi dia lebih lagi pada mualat. 5. Tidak berhenti yang lama atau berhenti sekejap tapi dengan niat memutuskan bacaan. Batal Fatihah, bukan batal sembahyang, batal Fatihah. Tapi kalau tak buat balik, batal lah sembahyang. Macam mana? Hak tadi kita kata apabila diam kerana tidak sengaja atau nak ingat ayat atau gagal, itu tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lupa. Tak apa. Dia bukan sengaja tu. Ar-Rahman dia tak main. Kita duk baca selalu kan. Nanti orang tu hak duk baca selalu pun lupa. Tuan Musi tu, itu saya jadi imam duk baca selalu dah ayat tu duk ulang kereta pun lupa. Alif lam mim. Tak main. Bukan dalikan kita nak baca surah Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab. Maksudnya masuk ayat kursi lah. Sebenarnya bukan nak masuk ayat kursi, nak masuk surah Ali Imran. Lepas tu kan nazzala 'alaikal kitab.
Bukan ayat kursi, dia tak main. Jadi Fatihah pun mungkin dia lupa, dia berhenti lebih daripada adat, lebih daripada nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Sebab tu dia kena balik ke Madinah, dia tak main. Itu tak apa. Ataupun dia gagak, gagak, ada orang gagak, tak boleh kenapa. Jangan duk kata dia jadikan kita pula. Itu tak apa, dimaafkan. Tapi kalau berhenti lama tu tak ada apa. Ar-Rahmanir Rahim. Tak apa. Aku teringat ni gitu ni. Itu baru batal Fatihah. Kena faham lah, batal Fatihah. Ulang balik. Tak batal lah semayang, dia batal Fatihah je. Ulang balik. Okey. Ataupun dia berhenti sah, tapi dia berhenti tu nak putus bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti sah ya, tapi dia niat nak berhenti bacaan kat situ. Pun kena mula balik. Siapa nak tahu? Dia lah tahu. Dia tanya kita, saya habaq ni, dia tanya saya. Tu dia nak berhenti ke tak nak berhenti? Dia tanya saya. Kaedah dia berhenti walaupun sah, tapi dengan hasrat nak berhenti, putus. Kena mula balik. Tapi kalau berhenti sekadar ambil nafas, ada orang penat kan, dia kena panjang sikit. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia panjang kita boleh. Ar-Rahman, dia okeylah, tak masalah. Dah kadar tu okey. 5, 6. Laju-laju ni habis 10 ni. Berapa tak balik? 6. Membaca semua ayat, termasuk membaca basmalah. Saya sebutkan ta'awudz nama bagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah nama bagi bismillahirrahmanirrahim. Nama dia basmalah. Dalam nanti kita tengok. Maknanya bila kita baca Fatihah, kita kena baca bismillah sekali. Kalau tak baca, tak sah Fatihah. Sebab syarat sah Fatihah 10. Jadi yang ke-5, yang ke-6 membaca semua ayat termasuk basmalah. Saya patah balik. Yang ke-7, tidak membaca dengan bacaan yang mengubah makna. Itu kena baca kitab lain. Apa yang bila kita baca Fatihah diubah makna? Bila ubah makna tak sah, tak boleh. Yang ke-8, membaca dalam keadaan berdiri dalam solat fardu. Bagi yang mampu lah. Membaca dalam keadaan berdiri dalam solat fardu. Sebab apa kata solat fardu? Sebab solat sunat, orang sehat sembahyang duduk pun boleh. So, tak masalah, sehat. Tapi kita sembahyang duduk. Sunat pun boleh. Jadi baca Fatihah dalam duduk boleh, tak boleh. Tapi dalam fardu tak boleh. Tak boleh. Orang uzak tak boleh, tak kursi sembahyang duduk silau tak masalah. Tak boleh. Yang ni. Membaca dalam keadaan berdiri bagi sembahyang fardu. Tu syarat sah Fatihah tu, bukan main-main. Sebab itu bila nak baca tu kena pastikan kita dah berdiri. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masaduk Allah. Tak dan betul yang ibadah. Bismillah masaduk macam tu. Tak sah. Okey, baca lah. Dia betul baca bismillah balik. Dah baca arah tadi. Oh, tang bismillah tu masa tu tak berdiri betul lagi. Tak pakai. Mula balik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalut. Tu syarat sah membaca Fatihah ialah ketika berdiri. Means kalau kita duduk bergerak, tak tegak lagi kita. Tak boleh. Nak kalut nak pergi mana? Bukan nak pergi ke laut. Relax ya. Tak mau panjang, baca pendek. Lepas tu baca qul Allah, baca inna a'tainah. Kalau nak pergi pendek lah. Okey. 8. 2 lagi ya. 8. 9. Orang yang membacanya sendiri hendaklah mendengar seluruh bacaan Fatihah dia. Dia kena dengar. Tapi jangan sampai ganggu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Lebih daripada imam ni. Dia kena dengar bacaan. Nanti kita tengok dengar tu tahu mana. Saya nak pilih yang 10 last. Tidak diselangi dengan zikir-zikir atau sebutan lain. Dengan celah tu dia disebut benda lain. Sebut ayat lain ke, sebut zikrullah lain ke, celah tu tak boleh. Tak boleh. Dalam mazhab kita tak boleh. Patah balik.
Okey, yang patah balik nombor 6, nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat Fatihah. Bila baca bismillah baru cukup 7. Kalau tak baca bismillahirrahmanirrahim baru 6. Itu maksud dia. Menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, basmalah merupakan salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Ni dah bacalah dulu, ulang dia. Maka tidak sah kalau tak baca bismillahirrahmanirrahim. Baca derah ke? Jahrun, jahar baca derah, sir baca pelan. Dua-dua kena baca bismillah dalam Fatihah. Imam Syafi'i sebut dalam kitabnya Al-Jilid 1 muka surat 129. Maksudnya Imam Syafi'i kata bismillahirrahmanirrahim merupakan 7 ayat daripada suratul Fatihah. Maka apabila ditinggalkannya, yakni tidak dibacanya, atau sebahagian ayat dalam surah Fatihah tak baca, hilang satu ayat, tak mana bismillah ke bawa-bawa ke ketinggal, maka rakaat itu tidak cukup, yakni tidak sah. Maka dia hendaklah membaca, maka iaitu rakaat yang dia baca. Mungkinlah rakaat pertama dia semayang, dia tinggal Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tinggal Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tak perasan. Masa rakaat, kata semayang maghrib 3 rakaat kan, masa rakaat ketiga baru dia masuk isyrak. Tadi masa rakaat pertama tadi terlupa Ar-Rahman Ar-Rahim, ataupun terlupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu tak pakai lagi. Rakaat itu tak pakai. Sambung balik, buat satu lagi. Nampak macam 4 tapi sebenarnya 3. Sebab rakaat itu tak pakai. Sebab dalam Fatihah tadi tinggal satu ayat. Mudah aja. Tinggal lebih berhenti semayang, cuk. Semayang lagi. Tak perlu pun. Okey, pertama balik. Ulang. Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hanbali, kata sama dengan mazhab kita. Mazhab Hanbali dengan mazhab Syafi'i sama. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin dua. Maliki arrahmanirrahim maliki yaumiddin 3. Mazhab kita, mazhab Hanafi sama. Mazhab Hanbali, Ahmad ibn Hanbal, yang paling kuat di muka Madinah. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, Fatihah, dalam Fatihah tak ada bismillah masa. Tu jangan jadi confuse lah. Ni nak sebut lebih sikit. Jadi kalau kita kalau orang mazhab Hanafi, dia memang tak baca Fatihah pun tak baca bismillah pun tak apa, baca bismillah pun tak apa, sembahyang tetap sah. Dalam mazhab kita Syafi'i dan mazhab Hanbali, Ahmad ibn Hanbal tak boleh. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki bukan. Sebab dia kata bismillah tu pemisah, sebagai pemisah surah. Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu bila nak baca Qul a'udzu birabbin nas, dia ada bismillah. Bismillah tu dia pemisah. Dia pemisah aja. Lepas tu habis, lepas tu Allah ada bismillah sebab nak baca Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu ada bismillah pula sebab nak baca Qul a'udzu birabbin nas, dia pemisah dia. Tu pandangan Imam Malik dan pandangan Imam Hanafi. Lalu mereka kata bismillahirrahmanirrahim dalam surah Fatihah bukan satu ayat. Dia mula dengan alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Dia 7 juga, tapi dia pecah di situ. Tapi mazhab kita dan mazhab Hanbali kata dah, bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Dia ada hujah. Saya mengaji di Azhar, hujah. Masa wahyu turun, Nabi diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam baca bismillah dulu, baru baca alhamdulillah. Tak pitui. Dia ada hujah. Itu kontradik, perbeza pandangan antara mazhab-mazhab. Cuma bila tuan-tuan pergi Mekah atau pergi Madinah yang bermazhab Hanbali, maka beza. Walaupun dia kata bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua, tapi dalam sembahyang jahar, sembahyang jahar ni berapa? Jahrun, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, tidak perlu diangkat suara pada bismillah. Kita pun pergi sembahyang di Masjidil Nabawi, kita pergi sembahyang di Masjidil Haram, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, tak dengar. Tapi walaupun tak dengar, dia pun baca. Cuma pegangan mazhab Hanbali baca pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab kita bismillah tu kena kuat dah pada sembahyang jahar.
sembahyang jahar, sembahyang sir tak? Sembahyang sir sama. Sembahyang sir apa dia? Sembahyang sir zuhur dengan asar lah. Sembahyang sir. Itu maksud dari itu. Okey. Saya nak copy sikit lagi ya. Okey, itu Fatihah. Bismillah. Bismillah daripada Fatihah yang ke-6. Yang ke-7, baca dengan berdiri dalam solat fardu, yakni orang yang mampu berdiri. Orang berdiri tak apa. Sebab apa? Sebab sembahyang sunat orang mampu ke orang tak mampu ke, sembahyang sunat duduk sah. Cuma setengah pahala bagi orang sihat tu sembahyang duduk juga. Ni bukan sembahyang fardu kan? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat orang sihat pun boleh sembahyang duduk sah. Orang tak sihat pun sembahyang duduk sah. Beza pahala, orang sihat pergi duduk dapat nus setengah. Nisfu setengah. Orang yang sakit dia sembahyang duduk dapat penuh. Tapi sembahyang fardu, orang tu dia duduk ustaz dapat setengah ke tidak? Kerana dia tidak berupaya berdiri. Itu tak ada masalah. Yang ke-9, dia kena dengar bacaan tu. Kecuali orang yang pekak, dia dah pekak sakit telinga, tak dengar, nak bagi dengar lagu mana? Tak payah. Apa memang dia tak dengar mana? Ataupun diganggu dengan bunyi bising. Ambulan lalu ni kita pun lagi dengar nak kena baca bagi lawan bunyi ambulan tu. Tak perlu baca. Kalau sunyi malam dengar tak tahu tu. Dengar tahu tu kan? Kadar yang kita dengar telinga kita lah. Bukan dengar kat kawan kita, dengar kat kita. Kawan dengar sikit tu tak apalah. Kontrol susah sikit lah. Tapi kadar dia kena dengar semua ayat yang dia baca. Saya dengar lah, tu tak dengar. Kipas angin kuat, bunyi enjin orang sebagainya. Jangan duk lawan bunyi tu pula. Kalau lawan bunyi tu sepakat semua baca doa. Tu dia gegak habis masjid kan. Tu imam yang baca kuat. Tapi bila kita duduk di belakang, kita sembahyang seorang ke ataupun makmum, di ketika kita baca Fatihah, baca kadar yang kita dengar. Sebab dia tak bagi baca bismillah mati. Habis betul-betul habis. Tapi baca nanti tak boleh. Tu bukan baca. Tu dia lintas dalam hati. Dia kena baca. Yang ni ada gerakan lidah. Ya. Okey. Tu syarat sah dalam mazhab kita. Habis kan? Baru habis Fatihah tu tak patah balik lagi. Tak patah balik tak tadi lagi. Baru syarat sah ikut imam yang ummi tadi. Contoh ummi tadi tu lah. Yang ke ummi tu yang keempat. Yang keempat. Semua ada 11 baru 4. Lagi berapa? 7. Lagi 7 minggu depan insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.